Okay, kita boleh mula dengan kita punya perkongsian pada pagi ini insya-Allah. Jadi uh, sebelum saya memulakan, marilah kita sama-sama memulakan dengan uh, surah Al-Fatihah, Ummul Kitab insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk mendengar satu perkongsian yang saya akan sampaikan insya-Allah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang untuk kita untuk sama-sama di dalam melakukan perkara-perkara yang baik. Termasuklah pada pagi ini mendengar satu perkongsian ini pun satu peluang daripada yang Allah SWT beri kepada kita supaya kita dapat melakukan perkara yang baik. Sebab ada sesetengah daripada kita ada yang pada paginya kita mendengar berita dah meninggal, kan? Ada yang telah pergi meninggalkan kita di dalam tidur dan macam-macam lagi. Jadi tetapi kita masih berada di sini. Ini menunjukkan bahawa Allah SWT masih memberi peluang kepada kita untuk kita merebut pahala sebanyak mungkin untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi pada pagi ini saya akan berkongsi sedikit mengenai bulan Ramadan, kan, persediaan Ramadan untuk para pendakwah dan semua secara umumnya, insya-Allah. Jadi sebelum saya memulakan perkongsian pada pagi ini, insya-Allah saya perkenalkan diri saya dahulu. Mungkin ada yang tidak kenal dan ada yang kenal saya, jadi saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syekh bin Muhammad. Muhammad Syekh bin Muhammad berasal daripada Bintulu, Sarawak, dan berkhidmat di Hidayah Center Foundation Sarawak sebagai eksekutif untuk cawangan Bintulu. Berkhidmat di Hidayah Center Foundation Sarawak di cawangan Bintulu sebagai eksekutif. Okey, itu sedikit mengenai diri saya. Jadi saya rasa kita boleh teruskan dengan kita punya perkongsian pada pagi ini mengenai persediaan Ramadan da'i. Da'i itu apa, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, para penonton sekalian? Da'i maksud dia pendakwah, orang yang menyebarkan, menyampaikan kebaikan. Itu maksud da'i, bukan Daesh. Kalau Daesh tu lain. Da'i ni maksud dia yang menyampaikan, menyebarkan kebaikan kepada saudara sesama Islam dan yang bukan Islam juga. Okey, sebelum saya nak memberi sedikit tips mengenai persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini, ingin terlebih dahulu saya ingin berkongsi mengenai definisi Ramadan. Mengenai definisi Ramadan ini. Selalu setiap tahun kita selalu sebut apabila masuk bulan puasa, kita akan sebut bulan Ramadan, kan? Setiap kali masuk je bulan puasa, kita akan sebut Ramadan. Tetamu yang istimewa akan datang, iaitu bulan Ramadan. Tapi kita tidak tahu apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan Ramadan tu. Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya ingin berkongsi sedikit mengenai knowledge mengenai maksud Ramadan ini. Ramadan ini daripada perkataan Arab, daripada bahasa Arab yang dimelayukan. Bahasa Arab yang dimelayukan. Maksud Ramadan ini dia daripada perkataan Ramad. Ramad ni maksud dia panas terik. Ramad ni maksud dia panas terik. Semasa di Mekah, cuaca di Mekah ni dia ada kaitan dengan cuaca di Mekah. Sebab cuaca di Mekah ni dia agak panas apabila masuk bulan Ramadan. Keadaan cuaca dia memang panas terik.
Disebabkan itulah bulan puasa ni dipanggil sebagai bulan Ramadan, bulan panas terik. Jadi itu sebab sedikit supaya kita tahulah apabila disebut bulan Ramadan ni kita tahu rupa-rupanya bulan Ramadan ini adalah bulan panas terik. Tetapi mungkin berbezalah di tempat masing-masing. Tetapi ini lebih merujuk kepada di Mekah. Okey. Kita pergi kepada persediaan seorang aktivis ataupun secara umumnya kita nak faham lebih lagi tentang persediaan Ramadan ini. Saya boleh bagi analogi supaya kita lebih memahami lagi. Mungkin kita faham setiap benda ni memerlukan persediaan. Sebagai contoh kita tengok seorang chef ataupun tukang masak. Dia nak masak satu-satu masakan sama ada kek ataupun masak kari ataupun rendang, dia memerlukan satu persiapan kan. Kena pergi pasar beli ayam, beli daging, beli serai, beli lengkuas dan macam-macam lagi dia kena beli untuk dia sediakan masakan yang terbaik. Sekiranya tak ada persediaan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka makanan tadi pun jadi tak sedap. Mungkin akan ada kurang bahan dia. Rasa dia pun akan kurang juga. Itu kita boleh lihat dari sudut pandang seorang chef, kan, tukang masak. Student pula kita tengok, student apabila dia nak menghadapi ujian ataupun exam, dia akan membuat satu persediaan yang sebaik mungkin sebelum dia nak exam ataupun ujian. Anak-anak kita, anak saudara kita ataupun kawan-kawan kita yang belajar, kita akan melihat diorang akan mengulang kaji pelajaran untuk refresh balik apa yang diorang dah belajar yang disampaikan oleh guru-guru diorang, sama ada pensyarah yang dah disampaikan oleh pensyarah. Jadi diorang ada persediaan diorang untuk menghadapi ujian, supaya ujian tu diorang dapat hadapi dengan baik sebaik mungkin, dapat jawab. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sebagai seorang pekerja. Sekiranya ada satu projek, maka mereka akan cuba melakukan dengan sebaik mungkin dengan adanya persediaan. Dengan adanya persediaan dengan discussion, adanya tim, grup yang akan membincangkan projek itu nanti sebelum mereka nak melakukan projek. Jadi semuanya kalau kita tengok memerlukan persediaan yang sebaik mungkin. Sekiranya tak ada persediaan yang sebaik mungkin, maka sesuatu yang kita lakukan tu akan jadi kucak-kacir lah, jadi kurang baik hasilnya nanti. Itu boleh saya bagi analogi supaya kita lebih memahami apa itu persediaan, tambah-tambah lagi untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini yang tidak lama lagi akan datang, yang akan kunjung tiba. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsi tips bagaimana untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini. Dan tips ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bukanlah semata-mata untuk orang yang mendengar, tetapi untuk diri saya sendirilah, untuk kita sama-sama sama-sama bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan ini untuk diri saya sendiri dan bagi yang sama-sama mendengar, dan kita share dengan saudara mara kita dan kawan-kawan kita. Dan tips yang saya ingin kongsi ni mungkin lebih kepada basic, asas di dalam kita menghadapi ibadah bulan Ramadan ini, ibadah puasa, untuk lebih sukses lagi. Perkara yang basic untuk kita upgrade lebih baik lagi. Tips ini saya simpulkan dalam 3 huruf, iaitu PSI. PSI. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan biasa mendengar mengenai PSI kan. Tetapi PSI yang saya ingin kongsikan pada pagi ini, dia berbeza sedikitlah daripada PSI yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan faham. Apa itu PSI tuan-tuan dan puan-puan? PSI ni yang pertama, P. P ni adalah puasa sunat. Perlu diperbanyakkan selain di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak beribadah, puasa ni kita memerlukan satu persediaan dari segi fizikal dan mental kita, supaya kita bersedia. Apabila masuk je bulan Ramadan nanti, dari segi fizikal kita dah bersedia dah, dari segi dapat menahan lapar. Begitu juga dari segi
mental kita pun dah bersedia dah terbiasa dah tak makan di waktu siang. Kan, bermula daripada azan subuh sampailah azan maghrib, kita akan berbuka. Jadi sepanjang tu kita tak makan dan tak minum, memerlukan kekuatan fizikal dan mental, termasuklah rohani kita untuk menjaga adab-adab di dalam ibadah puasa tadi. Sebagaimana kita nak mengikuti satu-satu perkara ni, ibadah ni, kita kena tengok kita punya role model kita. Role model kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana daripada Aisyah radhiyallahu anha, dan aku tidak melihat baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa yakni sunat dalam sebulan yang lebih banyak melainkan ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan satu persediaan sebelum nak masuk bulan Ramadan. Rasulullah telah berpuasa di bulan Sya'ban. Berpuasa di bulan Sya'ban untuk mendatangkan persediaan dari segi fizikal dan mental. Walaupun Rasulullah ni seorang Rasul, itu pun dia melakukan persediaan yang sebaik mungkin. Ini kan kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan Nabi, bukan Rasul, hanya hamba Allah yang biasa. Kita memerlukan persediaan yang sebaik mungkin supaya kita dapat menjaga adab-adab ketika berpuasa. InsyaAllah itu persediaan yang pertama, yang dipanggil P tadi. Okey, kita masuk kepada yang kedua, iaitu S, PSI kan. Jadi S ni pula, S ini adalah solat sunat. Solat sunat pun perlu kita perbanyakkan untuk membiasakan solat sunat tarawih. Di bulan Ramadan, kita disunatkan untuk beribadah pada waktu malam, iaitu solat sunat tarawih selepas solat isyak secara berjemaah. Cuma mungkin pada tahun ini agak berbezalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebab tempoh PKP ni, walaupun dah tamat tempoh PKP nanti, mungkin agak bahaya jugalah untuk kita keluar. Jadi mungkin kita boleh solat sunat tarawih di rumah secara berjemaah dengan keluarga kita. Mungkin kita tak dapat berjemaah di masjid, tapi kita cuba buat di rumah secara berjemaah. Kalau tak dapat berjemaah, bagi yang masih bujang, boleh solat sendiri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masa dia berjemaah solat sunat tarawih, ada masa dia solat bersendirian. Tidak semestinya kena berjemaah. Jadi kita kena bersedia, biasakan dengan solat-solat sunat sebelum masuk bulan Ramadan, supaya kita terbiasa dengan solat-solat sunat ini. Taklah apabila masuk bulan Ramadan nanti kita cuma tunaikan solat sunat tarawih saja, padahal ganjaran di dalam bulan Ramadan ini solat-solat sunat sangat-sangat besar, ganjaran dia. Jadi ini peluang untuk kita rebut, untuk kita manfaatkan sebaik mungkin Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Sebagaimana di dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesiapa yang berdiri, yakni beribadat pada malam Ramadan kerana iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa betapa besarnya ganjaran untuk orang yang beribadah pada malam Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah. Allah SWT akan ampunkan semua dosa-dosa kita yang telah lepas. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita punya dosa yang telah kita lakukan daripada kita sejak kita lahir sampailah sekarang. Berapa banyak yang dosa yang telah kita lakukan, kita sendiri pun tak terhitung kan. Jadi ini peluang ini untuk kita hapuskan dosa kita dengan kita bangun beribadah di waktu malam dengan iman dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita biasa dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik, yang mana dia ini, walaupun Rasulullah ini adalah kekasih Allah, itu pun dia bangun pada waktu malam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah sama ada bulan Ramadan ataupun tak, dia akan beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kita yang tak dijamin syurga. Kita kena banyak melakukan ibadah-ibadah sunat, termasuklah solat-solat sunat ini
ini tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah yang mengikuti live pada pagi ini, sekiranya suara ataupun video yang sedang berlangsung sekarang ini tak berapa jelas, boleh terus komen di ruangan komen. Okey, selepas S, tips yang seterusnya adalah I. Dia PSI kan. Jadi PSI ni, I ini adalah merujuk kepada infak. Infak atau sedekah perlu diperbanyakkan dan dibiasakan sebelum Ramadan lagi supaya terbiasa. Jadi kita kena biasakan infak ataupun sedekah ini supaya nanti masuk bulan Ramadan lebih lagi kita nak menginfakkan harta kita ataupun sedekahkan harta kita yang mengikut kemampuan masing-masing. Cerita tentang sedekah ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bukan sesuatu yang mudah. Dia memerlukan satu latihan untuk kita terbiasa di dalam kita berkongsi rezeki yang Allah SWT bagi kepada kita. Sebab infak ataupun sedekah ini sekiranya tidak dibiasakan, maka kita akan terasa berat untuk infak harta kita apabila masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah, kajang clear. Okey, jadi kita perlu biasakan. Jadi saya nak kongsi sedikit tips bagaimana kita nak membiasakan diri kita ni untuk bersedekah. Mungkin sesetengah orang dah biasa dah dengan sedekah ni kan. Cuma bagi yang tak biasa, jadi ada sedikit tips untuk kita terbiasa menginfakkan harta kita mengikut kemampuan masing-masing. Sebagaimana hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi angin yang menghembus. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini kita boleh melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang yang sangat-sangat dermawan. Sebagaimana kita biasa dengar kisah Rasulullah, sekiranya dia nak tidur, dia akan lihat dulu sama ada tak harta yang berbaki pada diri dia. Sekiranya masih ada, dia akan bagi dengan sesiapa yang memerlukan. Inilah Rasulullah sebagai contoh yang terbaik. Tetapi bukanlah kita nak ikut 100%. Memanglah niat kita nak ikut 100%, tapi memerlukan latihan untuk kita membiasakan. Dengan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, apabila dengar tentang kisah ini, akan infakkan semua harta. Kalau macam tu mungkin akan timbul masalah juga. Jadi kita kena latih untuk kita infak sedikit demi sedikit harta yang Allah SWT beri kepada kita ni. Rezeki yang Allah SWT beri yang lebih. Dengan kita membiasakan, sebagai contoh, setiap hari Jumaat kan, solat Jumaat di masjid secara berjemaah. Mungkin sekarang ni tak dapat lah. Mungkin sebelum tempoh PKP ataupun selepas tempoh PKP ni, kita cuba try practice. Setiap kali ni lebih mudah lah. Setiap kali kita nak solat Jumaat, akan ada tabung. Orang akan agihkan tabung masjid ataupun dia letakkan di tepi pintu. Jadi kita cuba simpan duit sikit mengikut kemampuan masing-masing lah, dalam RM3 ataupun RM5 dalam nilai yang sedikit, dan kita letak masukkan dalam tabung. Di sinilah apabila kita lakukan secara konsisten, insya-Allah akan mendatangkan akan membiasakan diri kita untuk kita bersedekah. Mungkin kita boleh latih dalam sebulan, 2 bulan. Apabila konsisten, kita cuba tambah lagi nilai itu tadi, mungkin kepada RM5 ataupun RM6 ataupun RM10. Lama kelamaan apabila masuk dalam masa setahun, mungkin banyak dah yang kita sedekah. Kita sendiri pun tak perasan. Sebab apa? Sebab kita lakukan secara berterusan dalam nilai yang sedikit. Tapi kalau dah setahun, bayangkan berapa dah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab Allah SWT dia bukan melihat dari segi banyaknya yang kita nak sumbang, tetapi Allah SWT melihat keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Sebab kadang-kadang kalau sedikit ni mungkin kita nak rasa riak tu mungkin kurang. Sebab nilai dia sikit kan. Kita nak tunjukkan orang pun, kalau RM1 nak masuk tabung pun kita segan. Jadi, tetapi kalau kita lakukan secara konsisten, insya-Allah benda tu akan jadi mudah.
Kalau bagi orang yang tak biasa untuk infak ni tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, orang yang tak biasa nak infak, mungkin dia nak masuk pada hari Jumaat dia nak masukkan duit dalam tabung masjid, dia tak tengok, dia keluarkan daripada poket duit dia, keluarkan duit tu terus nak masuk dalam tabung. Sekali tengok duit 100, ingatkan duit RM1, kan? Last tak jadi, masuk balik dalam dompet dia. Jadi tak terbiasa kan dengan sedekah. Bila tak terbiasa, dia akan jadi beratlah untuk kita infak harta ni. Jadi itu serba sedikit mengenai tips untuk kita terbiasa untuk infak ataupun sedekah kepada yang memerlukan bantuan. Okey, itu serba sedikit mengenai PSI tadi yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Banyak lagi lah sebenarnya ibadah-ibadah yang boleh kita mantapkan, yang boleh kita upgrade lagi di dalam bulan Ramadan ini nanti selama tempoh PKP. Ada hikmahnya tempoh PKP ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk memudahkan kita beribadah bersama keluarga kita. Selama ni uh, di luar tempoh PKP mungkin untuk kita beribadah dengan keluarga ni agak susah kan. Yang suami pergi ke masjid, isteri pula di rumah dengan anak-anak. Bagi anak-anak yang besar boleh pergi ke masjid. Jadi untuk beribadah bersama-sama tu kurang. Tapi ini peluang untuk kita beribadah dengan keluarga kita. Dan tambahan juga saya ingin kongsi pada pagi ini adalah mengenai sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah, pada setiap malam malaikat Jibril ni akan datang kepada Rasulullah untuk membaca Quran. Jadi ini pun boleh kita perbanyakkan bagi yang boleh membaca Quran, boleh kita lakukan tadarus Quran bersama keluarga kita ataupun rakan-rakan kita. Kita boleh lakukan tadarus Quran. Sekarang ini mudah. Kita boleh buat secara online. Ada banyak aplikasi yang kita boleh gunakan untuk kita mengisi masa yang ada semasa tempoh PKP ini nanti. Selain daripada tadarus Quran, yang kita boleh lakukan juga adalah iktikaf 10 akhir Ramadan. Iktikaf 10 akhir Ramadan ini sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab saya sendiri pernah mengalami semasa saya belajar di Timur Tengah dulu, di Yaman. Bagi pelajar ni dia diwajibkan untuk beriktikaf 10 akhir Ramadan di masjid. Jadi bagi yang pernah iktikaf 10 akhir Ramadan ni, dia tahu kenikmatan berada 10 hari di masjid bersama dengan bukan setakat orang Malaysia, orang Arab. Kita bercampur, belajar, banyaklah aktiviti yang kita boleh lakukan. Dan pengalaman yang paling terbaik yang saya rasakan adalah apabila kami solat tahajud sebelum nak sahur. Pada waktu tu habis je solat tu, semua kami keluar, duduk dengan sementara tunggu persiapan untuk sahur. Kami duduk dengan warden yang daripada kalangan orang Arab. Jadi semasa kami tengah duduk tu, kami tengok langit. Keadaan langit semasa tu sangat bersih, dan waktu tu rasa dia lain, ketenangan dia kalau dibandingkan dengan malam-malam Ramadan yang lain. Kami tanya dengan Syekh yang warden tu pun, dia cakap memang lain, dia cakap memang berbeza. Jadi itulah kenikmatan apabila kita dapat beriktikaf, ada peluang. Mungkin sekarang ni tak dapat lah kan, sebab dalam tempoh PKP ni, tapi kita boleh banyakkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Bukan hanya 10 akhir Ramadan, sepanjang Ramadan ini, bahkan selepas Ramadan pun kita kena banyakkan lagi kita punya ibadah kepada Allah SWT supaya kita lebih dekat dengan Allah SWT, insya-Allah. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang paling penting sekali yang kita kena lakukan adalah kita kena mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun berdoa kepada Allah. Ini yang tips tambahan yang paling penting adalah kita berdoa agar kita ni disampaikan ke bulan Ramadan ini, insya-Allah. Sebab kalau kita tengok salafus soleh ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang yang dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Diorang ni pun 6 bulan diorang punya tempoh jarak untuk diorang berdoa kepada Allah supaya diorang disampaikan kepada bulan Ramadan. Takut-takut tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hayat kita ataupun nyawa kita tak sampai pun ke bulan Ramadan. Jangan kita ingat besok Ramadan ataupun lusa Ramadan,
kita punya hayat ni akan sampai besok ataupun lusa. Mungkin ajal kita tak tahu. Mungkin selepas ni ataupun sebelum nak masuk bulan Ramadan kita dah meninggal. Berapa ramai kan kita tak dapat nak confident sangat sebab berapa ramai dah orang-orang yang kita kenal yang telah pergi dulu. Mungkin tahun lepas bersama-sama dengan kita solat tarawih, tahun ni tak ada dah. Dah pergi. Jadi itu sebagai ibrah ataupun pengajaran kepada kita supaya kita banyakkan berdoa kepada Allah supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan ini dan berkati apabila kita sampai dalam bulan Ramadan ini Allah berkati kita. Memudahkan kita untuk beribadah dan amalan kita ni kita minta kepada Allah supaya Allah terima setiap amalan kita yang kita lakukan dengan sebaik mungkin supaya Allah terima insya-Allah. Itu serba sedikit mengenai tambahan daripada amalan-amalan yang kita boleh lakukan di bulan Ramadan insya-Allah. Dan itulah serba sedikit mengenai yang boleh saya kongsi pada pagi ini insya-Allah. Dan daripada Haji Nicholas Sylvester dia minta terangkan sedikit mengenai solat tarawih berseorangan. Mungkin ramai ada yang tahu dan ada yang tak tahu kan. Jadi solat sunat tarawih ni kita boleh lakukan secara berjemaah ataupun bersendirian kan. Kaifiat dia lebih kurang je, sama je sebenarnya. Macam kita lakukan solat sunat lain. Macam kita lakukan solat sunat lain. Kita nak lakukan 8 rakaat pun boleh. Kita nak lakukan 23 rakaat sekali dengan witir pun boleh. Terpulang dengan diri masing-masing. Saya ada pengalaman tuan-tuan dan puan-puan semasa saya belajar di Timur Tengah. Di Timur Tengah kebanyakan masjid ni dia lakukan solat sunat tarawih 8 rakaatnya. Apabila masuk bulan Ramadan, tahun tu tahun pertama saya berpuasa di sana. Jadi saya rasa seronoklah dengar sebab 8 rakaat je, kan. Jadi malam tu awal pergi masjid, duduk di saf yang kedua yang depan. Dan apabila nak solat sunat tarawih habis solat isyak tu, semua dah berdiri lah. Jadi apabila imam dah takbir apa semua, dah start nak solat, bacaan imam tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia punya bacaan surah tu bukan surah Fatihah. Selepas surah Fatihah tu dia punya bacaan bukannya 2-3 ayat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tetapi satu maqra'. Satu maqra' ini bersamaan dengan 2 muka surat ataupun 2 muka surat setengah ataupun 3 muka surat. Dia punya panjangnya bacaan dia itu baru qiyam. Belum lagi masuk dia punya rukuk. Rukuk dia pun panjang sampai saya punya siku pun menggeletar. Lama. Sujud pun panjang juga. Jadi 8 rakaat yang saya dengar tu tadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah bersamaan dengan 23 rakaat yang kita lakukan di Malaysia. Bahkan mungkin lebih panjang lagi daripada tu. Kalau kita dekat Malaysia ni kalau 8 rakaat memang tak lama. Mungkin tak sampai sejam kot kan kita lakukan. Tapi dekat sana daripada pukul 8 sampai pukul 10 baru habis tarawih. Nak menunjukkan diorang sana punya hebatnya ibadah diorang. Kita dengar 8 rakaat apa 8 rakaat. Sebenarnya 8 rakaat yang diorang lakukan ni memang betul-betul diorang gunakan sebaik mungkin. Selepas daripada tu pada pukul 2 pagi pula sambung lagi. Ada solat solat tahajud apa semua. Sampailah witir dan waktu nak sahur. Jadi untuk solat bersendirian ni pula dalam tempoh PKP ni kita boleh lakukan seperti biasalah. Kita lakukan macam solat-solat sunat lain, sama ada nak buat secara berseorangan ataupun dengan berjemaah dengan keluarga kita. Kaifiat dia macam biasa. Kita solat, takbir apa semua macam biasa. Yang selawat apa semua tu tak wajib lah. Terpulang dengan diri masing-masing nak selawat ataupun tak. Tapi sebaik mungkin kita banyakkan doa lah. Setiap kali habis solat tu kita banyakkan doa mohon kepada Allah supaya kita ni amalan kita diterima oleh Allah SWT. Dan kita banyakkan doa Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah. Kita banyak doa doa di bulan Ramadan ini agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi itu serba sedikit perkongsian yang saya boleh kongsikan pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi sekiranya ada sedikit persoalan bolehlah tulis di ruangan komen. Sekiranya saya boleh jawab insya-Allah saya akan jawab.
Sementara itu saya ingin terangkan sedikit mengenai Hidayah Center Foundation ini. Gerak kerja Hidayah Center Foundation ini adalah untuk berkongsi mesej-mesej Islam yang baik kepada yang bukan Islam, yang belum Islam. Ini salah satu fokus gerak kerja Hidayah Center Foundation, dan di samping itu juga kita menyantuni mualaf-mualaf yang ada yang telah memeluk Islam. Jadi kita santuni diorang dan kita perkasakan diorang sehingga diorang ni boleh independen, boleh berdikari sendiri. Maksudnya dari segi kita bimbing diorang dari segi ilmu, kita bantu diorang sekiranya mereka memerlukan bantuan dari segi kewangan ataupun apa-apa saja. Tambah-tambah khususnya sekarang ni dalam tempoh PKP memang kita banyak memberi bantuan kepada para mualaf. Itulah fokus gerak kerja Hidayah Center. Dan setiap tahun Hidayah Center Foundation ini dia ada melakukan, apabila masuk je bulan Ramadan, Hidayah Center Foundation ada melakukan satu program yang dipanggil MIPHC. MIPHC. MIPHC ini singkatan daripada Majlis Iftar Perdana. Majlis Iftar Perdana Hidayah Center. Majlis Iftar Perdana ni kami lakukan adalah objektif dia untuk meraihkan saudara baru ataupun saudara kita, meraihkan diorang supaya diorang tak merasakan bahawa yang diorang ni bersendirian, tetapi diorang ni ada keluarga yang meraihkan diorang di bulan Ramadan, kan. Selalunya bulan Ramadan ni kita sibuk dengan keluarga kita masing-masing. Jadi Hidayah Center memperuntukkan satu masa untuk kita meraihkan diorang betul-betul. Cuma tahun ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita tak dapat nak lakukan program ini disebabkan oleh keadaan tak mengizinkan. Jadi kita telah ganti program Majlis Iftar Perdana ini dengan program Sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan. Jadi di dalam Sedekah Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga menyumbang kepada Hidayah Center Foundation untuk bantuan ini. InsyaAllah kami akan salurkan 100% kepada gerak kerja Hidayah Center yang seperti yang saya terangkan tadilah, dengan kita berkongsi Islam dengan yang belum Islam dan kita menyantuni dan memperkasakan mualaf. Jadi itulah yang kita akan lakukan dengan hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah. Di dalam bulan Ramadan ini pun kita akan agihkan bantuan-bantuan dengan kita meraihkan mualaf, dengan kita memberi sedikit bantuan kepada mualaf, iaitu mualaf Aid, untuk kita untuk diorang merasakan bahawa yang diorang ni tak bersendirian. Walaupun kita tak dapat lakukan program Majlis Iftar Perdana ni, tapi kita boleh lakukan dengan mengikut keadaan sekarang lah. Dan saya ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk kita sama-sama berkongsi pahala. Berkongsi pahala dengan kita infak sedikit harta kita kepada orang-orang yang memerlukan di luar sana. Sebagaimana yang saya kongsi hadis mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, bagaimana Rasulullah dia punya dermawan dia di dalam bulan Ramadan ini, kan, bagaikan angin yang menghembus. Maksud dia memang memang lajulah dari segi dia nak menyumbang. Jadi inilah yang patut kita contohi. Kalau betul kita nak ikut sunnah Rasulullah, salah satu sunnah Rasulullah ni dermawan. Dia suka membantu orang yang susah. Dan Hidayah Center Foundation pun ada menyediakan option ataupun pilihan untuk kita sama-sama menyumbang, menyediakan satu jalan alternatif untuk kita menyumbang. Sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan ataupun saudara mara, kawan-kawan yang ingin menyumbang, jadi boleh kongsi kepada mereka bagaimana cara untuk menyumbang kepada mualaf. Untuk lebih detail lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke page Hidayah Center Foundation ataupun Hidayah Center Foundation Sarawak untuk melihat kami punya aktiviti dan bagaimana cara nak menyumbang untuk sedekah Ramadan ini, insya-Allah. Jadi sekiranya tak ada apa-apa soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sampai di situ sahajalah perkongsian saya pada pagi ini, insya-Allah. Semoga yang baik tu kita boleh amalkan, kita boleh praktiskan dalam kehidupan kita, tambah-tambah lagi khususnya kita nak menghadapi bulan Ramadan ini, insya-Allah. Dan yang tidak baik itu atas kelemahan saya. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf kepada semua, mohon ampun kepada Allah agar
yang saya kongsi tadi tu bermanfaat untuk diri saya dan semua kita yang mendengar, insya-Allah. Jadi itu serba sedikit perkongsian pada pagi ini, dan diucapkan terima kasih kepada Hidayah Center Foundation kerana memberi peluang untuk saya berkongsi sedikit agar semua kita mendapat manfaat, insya-Allah. Untuk lebih lanjut lagi, di ruangan komen itu ada Hidayah Center Foundation menyediakan link untuk sedekah Ramadan untuk lebih tuan-tuan dan perempuan lebih tahu lagi mengenai bagaimana untuk menyumbang, insya-Allah. Jadi itu sahaja yang saya kongsi pada pagi ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Semoga kita semua diselamatkan dan dijauhkan oleh Allah SWT daripada wabak COVID-19 ini dan mudah untuk kita beribadah. Dan Allah SWT angkatlah wabak ini supaya kehidupan kita kembali normal kembalilah, insya-Allah. Jadi itu sajalah yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.